Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasa sekali lagi terpanggil untuk menjawab tentang pertanyaan mengenai ikatlah anak perempuanmu, isterimu dan ibumu di tiang yang paling kukuh apabila munculnya Dajjal. Ini hadisnya Rasulullah menyarankan kita supaya ikat semestinya dengan tali, dengan rantai, diikat pula pada tiang yang utama, yang seri, tiang besar, tiang kukuh. Para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, apa ilmu yang kita belajar, ianya hendaklah dinilai dengan dalil akal je. Dipanggil dalil akli dan dalil nakli. Kita tolak tepilah dalil nakli, dalil hadis dan Quran. Kita guna dalil akal je dulu. Ikat nak guna tali sebesar mana nak mengelak daripada Dajjal? Sebesar mana tiang? Yang kedua, jikalau kita ikat ibu bapa anak isteri kita nak kencing, nak berak, nak makan, nak minum, nak mandi, macam mana? Dipasung seolah-olahnya. Begitukah? Tapi kalau mengikut tafsiran akal, ya begitulah. Diikat di tiang yang kokoh, umpamanya tiang yang besar. Sebesar mana tiang ni? Katalah sebesar pokok kelapa. Tak retikah Dajjal itu menumbangkan pokok kelapa? Lalu kita mencari pokok kayu jati yang paling besar di dalam hutan. Nak ikat anak isteri kita di pokok besar di dalam hutan. Nak suruh makan harimau. Belum jumpa Dajjal, rasanya dibaham dulu oleh harimau. Nak cari tiang rumah. Kalau kita duduk di rumah flat, rumah 2-30 tingkat, pun tiangnya kecil je, sebesar pokok kelapa je. Nak cari tiang mana, tiang yang kukuh? Masakah nak cari tiang gol? Lagilah kecil. Jadi muslim-muslimat, para pendengar yang dirahmati Allah, guna dalil nakli dulu. Ada apa ni? Dalil akli, dalil akal. Ikat di tiang yang kukuh apabila kedatangannya Dajjal. Ingat Dajjal tak reti buka rantai tu. Usah ke Dajjal, pencuri motosikal tu, rantai sebesar pohon ini pun dia cabut pakai gigi je, pakai ujung kuku je. Ini kan pula Dajjal. Sayyidina Umar pun tak boleh lawan. Nabi dan Rasul Musa pun tak boleh nak lawan. Ini kan pula nak cabut ikatan daripada tiang yang kokoh. Tiang mana kita nak cari ni?
Tambah-tambah pula kita duduk di kampung. Mana rumah ada tiang besar? Paling-paling sebesar paha je. Nak ikat di tiang mana? Nak ikat di pokok kelapa. Buatnya hujan panas, nak berak, nak kencing, mak, bini, anak kita macam mana nak bergerak? Nak tunggu Dajjal berapa lama? Kalau sebulan Dajjal ada, sebulan lah ikat mak, anak bini kita. Kalau setahun Dajjal ada, setahun ikat anak bini kita. Fikirlah sikit anak anda yang dikasih sekalian. Hadis Quran itu benar sebenar-benarnya. Tidak ada lain melainkan benar belaka. Tapi kebenaran dia itu ada kulit, ada isinya. Bahasa hadis dan Al-Quran itu bahasa yang indah, bahasa yang dalam, bahasa inti. Masya Allah. Ketinggian bahasa itu membuatkan kita tak tahu nak maknakan, nak ertikan dengan tiang yang besar yang kukuh. Diikat. Nak ikat dengan tali apa? Masakan nak ikat dengan tali sebesar betis? Berat bah. Besi itu berat. Masakan nak ikat dengan tali rupiah? Sebesar-besar tembok bank tu boleh pencuri tebuk masuk peti besi tu. Ini kan pula ikatan tali nak mengelak daripada Dajjal. Masya Allah. Kalau kita cerita, dia kata kita tafsir dengan kepala lutut. Dia kata kita tafsir dengan kepala lutut. Inilah kebanyakan orangnya. Dia kata kita tafsir dengan kepala lutut. Habis tafsir dengan kepala akal tu tafsir apa? Nak cari pokok tiang yang kukuh, nak cari tiang apa? Jadi muslim-muslimah, bahasa Al-Quran hadis dah betul dah. Tinggal lagi kita nak bawa ke mana maksud tiang. Nak bawa ke mana maksud ikatan. Jadi muslim-muslimah, hadis itu mempunyai makna nilai yang tinggi. Apabila disebut tiang, bukan bermaksud tiang rumah, bukan bermaksud tiang batang kayu balak, batang kelapa. Bukannya nak ikat dengan rantai, dikunci mangga sebesar mana. Ianya memberi gambaran kalau datangnya Dajjalnya apa? Dia menghasut, dia mengintip, dia mata-mata. Cucuk sana, cucuk sini, mengadu domba sana, mengadu domba sini, mengumpat sana, mengumpat sini, keji sana, keji sini. Itulah tugasnya. Itulah dikatakan Dajjal. Jadi macam mana nak berlindung? Berlindunglah dengan ilmu agamamu, ilmu tauhidmu. Nah, ini yang dikatakan ikat di tiang yang kukuh. Bukan tiang kayu, tiang rumah tu. Tiang ilmu, peganganmu. Ilmu apa tiangnya? Ilmu yang besar, iaitu ilmu hakikat dan makrifat. Berpeganglah pada ilmumu, ilmu tauhidmu, keyakinanmu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Barulah Dajjal tak boleh ganggu. Kalau sekadar ikat di tiang di tiang rumah. Baru-baru ni banjir negeri saya, negeri Pahang, Kelantan, Selangor, Negeri Sembilan. Habis ya, rumah-rumah jambatan yang kukuh itu reban habis. Ya, dilanda banjir. Belum lagi dilanda Dajjal.
Jadi tiang apa ni? Ini yang hendak kita ketengahkan muslim-muslimat yang dirahmati Allah. Tiang apa? Tiang agama, tiang ilmu. Berpeganglah dengan agamamu, berpeganglah dengan tiang ilmumu. Usah kata Dajjal. Bapak Dajjal, tok nenek Dajjal pun tak boleh nak mengganggu-gugat. Tak boleh nak nak mengusik kita. Kalau kita ada pegangan agama yang kukuh. Itulah. Makanya kita ini belajar, jangan dengar saja ceritanya, memanglah sebegitu. Tetapi nak bawa ke mana cerita kita ini? Sudah dengan tiang rumah, tiang bangunan. Bukan sebegitu kita belajar ni. Tetapi orang-orang berilmu fiqah ini, kalau kita cerita, dia kata Haji Syari ni mentafsir akan sunnah dan Al-Quran dengan kepala lutut. Jadi apa yang boleh kita buat? Melainkan terpulanglah pada tuan-tuan, nak cari tiang rumah ke, nak cari tiang ilmu, tiang agama. Terpulanglah. Itu sajalah yang dapat saya kongsikan pada hari ini, pada petang ini. Sempena pertanyaan daripada anak buah kita, ya, Ananda Hisham daripada Jeli, Kelantan sana, mengusulkan perkara ini. Sambil-sambil memandu sebelum sampai ke rumah, saya luangkan masa untuk memberi sedikit, ya, perkongsian ilmu. Kalau nak percaya, percayalah. Kalau nak pegang, peganglah. Kita bukan suruh orang ikut kita. Kita cuma nak bagi melontarkan pendapat. Itu saja. Ya. Saya sudahi. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.